Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini di dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 589 insya-Allah daripada Mashaf cetakan Madinah. Dan hari ini kita adalah hari Isra' dan Mi'raj, iaitu hari 27 Rejab tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 11 hari bulan Mac tahun 2021. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dalam tadabbur kita pada pagi ini, iaitu dalam dua surah. Yang pertama sekali ialah kita akan menghabiskan dua ayat daripada surah Mutaffifin, dan kemudian kita akan membaca insya-Allah daripada surah Al-Insyiqaq daripada ayat 1 sehingga ayat 25 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal araiki yanzurun hal suwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Naam. Sadaqallahul azim. Jadi itu adalah ayat yang saya baru bacakan tadi, adalah merupakan ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir daripada surah Mutaffifin. Jadi kita telah membaca sebelum daripada ni, iaitu dalam sesi kita sebelum daripada ni menceritakan, Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan bagaimana orang-orang yang beriman ini, mereka ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudian tu mereka akan mengetawakan orang-orang yang kafir ini. Bagaimana ulama seperti Syekh Al-Qurtubi, Imam Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahawa apabila orang-orang yang beriman ini telah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu mereka melihat orang-orang kafir yang berada di dalam neraka. Mereka boleh lihat kemudian orang-orang yang berada, orang-orang kafir berada dalam neraka ini, kemudiannya dibuka pintunya, pintu neraka itu, dan dikatakan kepada mereka, keluarlah kamu, kalau nak keluar sangat. Jadi mereka pun berebut-rebutlah nak keluar. Bila mereka sampai ke pintu neraka, lalu pintu itu ditutup, lalu mereka pun tak boleh keluar. Jadi pada masa itu orang-orang yang beriman melihat mereka, lalu mereka ketawa. Orang beriman itu ketawalah kepada orang-orang kafir yang berebut-rebut tadi, yang tak boleh keluar, yang tertipu dengan pintu yang terbuka itu. Jadi ini adalah keadaan yang sangat menyakitkan orang-orang kafir ini, dan orang-orang mukmin yang ketawa ini adalah sebagai balasan kerana mereka itu diketawakan, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut sebelum daripada ni, dalam ayat yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu bahawa orang-orang yang beriman itu diketawakan semasa mereka berada di dunia. Jadi sebagai balasannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka pula diketawakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini dalam ayat kita yang terakhir ni, alal araiki yanzurun. Orang-orang yang beriman ini berada, duduk di atas pelamin-pelamin, duduk di atas katil-katil yang dihias indah, melihat yanzurun. Mereka ini melihat kepada apa yang berlaku kepada orang-orang kafir dalam neraka tu. Jadi maknanya mereka ini boleh melihat di antara satu sama lain. Orang mukmin tu akan dapat melihat apa yang berlaku. Yanzuruna ilal azab, yanzuruna ilal nar, melihat kepada neraka yang sedang dikenakan kepada orang-orang yang tidak beriman itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang terakhir, iaitu apa? Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Allah Ta'ala tanya soalan di sini kan, hal, tidakkah suwiba dibalasi? Sekarang ni dibalasi ataupun tidak? Jadi pada hari itu, na'am, jawapannya adalah na'am. Jadi kita akan jawablah na'am. Bila kita baca hujung ayat ni, kita akan jawab na'am, iaitu ya, mereka telah dibalas dengan sepatutnya kerana apa? Kerana perbuatan mereka semasa di dunia. Alhamdulillah, kita telah tamat surah Mutaffifin, dan alhamdulillah kita akan masuk pula kepada surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Kita ayat 500, muka surat 589 kepada sahabat-sahabat yang berada di masa ini, ataupun yang sedang mengikuti insya-Allah selepas daripada ni recordingnya ataupun rakamannya yang berada di Facebook kita ni, maka diharapnya mereka bolehlah insya-Allah membuka mushaf untuk melihat mushaf bersama-sama jika ada kelapangan, jika ada kesesuaian, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u syaqqat.
wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Saya bacakan tadi ayat yang ke-1 hingga 5 daripada surah Al-Insyiqaq. Jadi surah Al-Insyiqaq ini juga menceritakan tentang iaitu apa yang berlaku semasa hari kiamat. Semasa hari kiamat, keadaan-keadaan yang berlaku semasa hari kiamat, Allah Ta'ala gambarkan lagi di dalam surah ini. Jadi kita tengokkan betapa banyaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan tentang hari kiamat ni kan. Keadaannya begini. Jadi Allah Ta'ala nak beri gambaran kepada kita supaya kita ni kan nampak dengan jelas apa yang akan berlaku. Jadi kalau orang kafir ini sepatutnya kita beritahu perkara-perkara ni kepada mereka kan. Jadi maknanya Quran ni bukan untuk kita sahaja kan, tapi untuk disampaikan, untuk diceritakan kepada orang-orang yang tidak beriman ini supaya mereka tahu itulah keadaan yang akan berlaku semasa hari kiamat. Kita orang-orang yang beriman ni bila kita baca ni, kita akan bertambah kuat, bertambah keyakinan kita dan bertambah takutnya kita ni dan bertambah inginnya kita nak masuk syurga, takut kepada neraka dan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah tujuan daripada ayat-ayat inilah yang kita kata kita kena bacakan. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala ceritakan sini ialah dengan startnya dengan iza. Maknanya iza apabila apakah keadaan yang akan berlaku semasa hari kiamat ni, iaitu yang pertamanya insyaqqat tu ataupun insyiqaq lah di sini kan, daripada masdarnya insyiqaq tu maksudnya ialah pecah maknanya, iaitu maksudnya ialah terbelah kan. Bila langit ni mula terbelah jadi terbelah, terpecah, ataupun sistemnya dah berjalan dengan cara yang tak betul sebagaimana yang disebutkanlah di dalam menurut ahli-ahli tafsir iaitu insyaqqat, iaitu langit ni dah tak betul dah perjalanan dia. Kalau sekarang ni kita tengok langit ni di atas, kemudian langit tu biru, langit tu cantik, ada awannya, kemudian jadi ada bintang-bintangnya, ada bulannya, ada mataharinya. Tapi nanti bila hari kiamat nanti semua tu akan hancur. Semua tu akan berselerak jatuh. Itulah maksudnya sini ialah apabila langit itu insyaqqat. Itu yang pertamalah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa azinat tu artinya ialah mentaati. Maknanya langit itu dia tak boleh ikut suka dia. Dia mesti ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah suruh dia pecah, maka dia akan pecah. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengubah sistem tu kan. Maka dia akan ikut sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian itulah maknanya azinat. Azinat tu makna istama'at maksudnya. Kemudian seterusnya li rabbiha wa huqqat. Huqqat tu artinya ialah dia patut ikut. Dia tak boleh tak ikut Sebab apa? Allah Ta'ala dah tetap. Sebab langit ni adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala. Jadi dia mesti ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi wa huqqat sepatutnya dia ikut. Dan dia memang ikut. Layaklah baginya ikut. Wa izal ardu muddat. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula tentang bumi. Tadi cerita pasal bumi, langit, sekarang cerita pasal bumi pula kan. Muddat, Allah Ta'ala kata muddat. Muddat ni apabila bumi itu dimuddatkan. Dimuddat tu artinya itu apa? Iaitu diratakan. Kalau sekarang ni kita tengok ada bangunan, kita tengok ada bukit, kita tengok ada gunung, ada laut, ada tasik dan sebagainya kan. Maknanya ada tinggi, ada rendah. Tapi bila dimuddat ini maknanya apa? Iaitu dunia nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan ratakan. Dan kita baca tempat-tempat yang lain kan, maknanya jibal tu, iaitu bukit-bukit dan juga gunung-gunung itu akan dicabut daripada tempatnya. Maknanya selepas daripada itu tak ada lagi rata serata-rata. Kalau kita katalah kan sekarang kan, bila contohnya bila satu negeri, satu negara tu tukar satu bandar tu dibom habis-habisan, maka dia akan menjadi rata, ranap orang panggil kan. Jadi begitulah di hari akhirat nanti, maka bumi ni dia akan menjadi ranap, akan menjadi rata kan. Jadi tak ada apa lagi yang ada atas bumi tu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat tu maknanya dia akan mencampakkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, iaitu apa? Wa takhallat, dan dia akan menjadi kosong. Sekarang ni kita tengokkan bumi ni kita tanam manusia mati kita tanam, orang ni mati kita tanam semua tu masuk dalam bumi lah kan. Sejak daripada zaman dulu sampailah kepada zaman sekarang, sampailah kepada hari kiamat, kita letakkan dalam bumi. Binatang mati pun kita letak dalam bumi, sampah pun kita letak dalam bumi. Seolah-olah bumi tu terbeban, seolah-olahnya banyak sangat benda yang ada dalam perut dia tu kan, dalam bumi tu. Jadi pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, maka bumi ni akan mencampak keluarkan semua yang ada dalam tu. Jadi orang-orang yang mati sejak beribu-ribu tahun, puluh ribu apalah kita katakan, maka semua tu akan dicampakkan keluar, mereka itu hidup kembali kan.
Jadi kemudian tu mereka akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bumi itu buat macam tu? Kerana itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan memang patut pun, memang mereka ni tak boleh lari, mereka mesti ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal insan. Sekarang ni Allah Taala pergilah selepas daripada Allah Taala menceritakan keadaan apabila keadaan begitu dan begini hari kiamat ni, maka Allah Taala sebut selepas daripada itu, maka wahai manusia, seluruh manusia, innaka kadihun, kamu ni berusaha keras. Kadihun ni dalam bahasa Arabnya ialah as-sa'yu lil husuri ala syai' bijiddin wa ana, iaitu apabila seseorang tu kita berusaha bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu dengan penat lelahnya, dengan bersungguh-sungguhnya, itu nama dia kadah. Jadi Allah Taala kata sini, wahai insan, wahai manusia, kamu semua ni berusaha atas dunia ni kan. Tak kira lah kan pada amalan baik ke amalan tak baik ke kan, macam-macam orang kan. Ada dia buat baik, ada dia buat tak baik kan. Jadi itu semua tu susah. Tak ada yang senang atas dunia ni. Orang nak buat jahat pun dia susah juga kan. Nak buat apa ni, nak buat maksiat pun dia susah juga kan. Bukan mudah pun. Orang nak buat baik pun kita nampak macam dia susah kan. Jadi sebenarnya manusia ni kena berusaha. Semua tu berusaha keras kan atas dunia ni. Itu nama dia kadeh. Jadi Allah Ta'ala kata manusia ni kadeh di atas dunia ini ila rabbika. Tapi kadeh tu sedang menuju ke mana kan? Berusaha susah mereka ni akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tak ada orang tak mati kan. Walaupun dia ni buat baik ke, dia ni buat jahat ke kan, dia ni maksiat ke, semua tu mati kan. Jadi ila rabbika, semua tu kepada Tuhan. Jadi Allah Ta'ala famulaki, maka dia akan berjumpa dengan apa? Famulaki, hi kat situ dia kata, ada ulama tafsir kata kih situ ialah makna dia akan berjumpa dengan Tuhan tu. Dan bila berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan dibalasilah, akan diberikan balasan kan, balasan sama ada baik ataupun tak baik. Ataupun ada ulama kata famulaki dia akan berjumpa hasil daripada apa yang dibuat semasa di atas dunia tu. Jadi makna tidak ada benda yang sia-sia kan. Tak ada benda yang hilang begitu sajalah. Tapi semua benda tu akan ada balasannya, akan ada dibalas kan, sama ada baik ataupun tak baik. Jadi dia akan berjumpalah nanti apa yang telah diusahakan tu. Fa amma man utiya kitabahu. Kemudian Allah tak explainkan bagaimana apa yang akan dijumpai itu. Dijumpai itu Allah Taala kata ada dua jenis manusia lah kan. Yang pertama sekali ialah ada orang yang man utiya kitabahu biyamini, orang yang akan diberikan kitabnya, suratannya kan, apa-apa buku catatan dia kan, maknanya semua benda lah kan, catatan-catatan, kita kata penyatanya lah kan, penyata amalan dia tu akan diberikan kepada dia. Yang pertama ni akan diberikan dengan tangan kanan, maksudnya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi bila dapat tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, orang yang macam tu maka dia akan dihisap dengan hisap yang simple. Kita kata yasira tu mudah lah kan. Macam mana hisap yang simple ni? Nabi SAW menyebutkan iaitu dengan al-arad saja disebut kan. Al-arad ni maknanya dia bentang, ditunjuk je. Kalau kita masih melalui, contohlah kata melalui immigration kan. Jadi kalau immigration tu boleh tunjuk je, tunjuk jalan. Tapi bila tunjuk tu tiba-tiba kena check lah gini, kena buka beg lah dan sebagainya. Itu ada masalah tu. Sebab itulah Nabi SAW kata man nukishal hisab halakan. Nabi kata sesiapa yang mana bila sampai hari dihisap tu dia ni banyak dicek, maka halak, Nabi kata kan, maka dia akan celaka lah tu, dia akan binasa lah tu, dia tak akan selamat lah tu kalau macam tu kan. Jadi sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisapkanlah aku ini dengan hisap yang yasira, hisap yang mudah, sebagaimana yang disebutkanlah di dalam ayat ini kan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dengan hisap yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan kembali berjumpa dengan family dia. Jadi pada masa tu family dia yang beriman tu dah menunggu dia lah mana. Jadi dia dapat berjumpa lah. Dia dapat berjumpa family dia, akan ceritalah dia sangat gembira pada masa tu. Pada hari kiamat tu family yang beriman dah ada tunggu dia. Kemudian satu lagi Allah Taala sebutkan sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Satu golongan lagi ialah orang yang mana Allah Taala beri penyata dia ni, buku dia tadi dengan tangan kiri. Tangan kanannya di mana? Jadi Allah Taala dalam ahli tafsir menyebutkan tangan kanannya pada masa itu dia diikat pada leher dia. Jadi dia tak boleh nak ambil. Jadi terpaksa ambil daripada menggunakan tangan kiri dia.
Kemudian ambil pula bukan daripada depan, tapi ambil daripada belakang. Maknanya wara az-zahrih disebut sini kan, iaitu daripada belakangnya, menggunakan tangan kiri. Kemudian fasaufa yad'u subura. Pada masa tu dia akan bertempik-tempik, dia akan meraung-raung kan. Subur ni maknanya ialah meraung-raung kerana menyesal. Seorang yang meraung kerana menyesal maka dipanggil subur. Jadi orang-orang yang dapat penyata amalan dia, buku amalan tu dengan tangan kiri tadi tu, maka dia akan meraung-raung, menyesal kan. Dia kata pada masa tu dalam riwayat tafsir dia kata, dia akan berkata ayyuhal maut aqbil, ayyuhal maut aqbil, dia kata apa, iaitu wahai mati datanglah, mati datanglah. Kenapa dia menyeru tu? Kerana dia nak mati pada masa tu. Tapi di hari akhirat mana ada mati kan? Tak ada mati dah kan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan keadaan tu, wa yasla sa'ira, lalu dia masukkan ke dalam sa'ir, dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Allah Ta'ala sebutkan kenapa dia kena macam tu. Kenapa terkena balasan yang begitu semasa akhirat ni? Kerana dia semasa di dunia dulu, innahu kana fi ahlihi, dulunya semasa dia bersama dengan family dia, masrura, dia gembira sangat. Gembira apa? Adakah gembira ni tak boleh? Bukan. Tapi maksud gembira sini, masrura di sini ialah kerana dia tu iaitu mengikut nafsu dia. Dia buat ikut suka hati dia kan. Maknanya dia tak nak beriman, dia tak nak ni kan. Nabi ajak dia tak nak ikut. Pendakwah ajak dia tak nak ikut kan. Orang ni ajak dia tak nak ikut. Orang baik, orang yang buat baik ajak tak nak ikut kan. Jadi dia nak ikut hati dia nak ikut nafsu dia. Itu nama dia masrura. Jadi dia bersama-sama family dia duk gembira, tak ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada akhirat Allah Taala kata inilah balasan dia. Masrur. Innahu zanna an lan yahur. Ayat yang ke-14 Dianya dulu Allah Taala katakan zanna. Zanna tu maknanya yakin, maknanya bukan maknanya zanna tu maknanya zanna tu sangka, tak. Maknanya zanna situ maknanya dia yakin dia rasa betul kan bahawa lan yahur. Lan yahur tu maknanya tidak kembali, maksud dia. Tidak kembali maknanya dia tidak kembali lagi lah, kembali semula. Maknanya dia dah mati tu habis lah gitu. Dia tak tahu bahawa, dia tak yakin bahawa dia ni akan kembali semula kan. Jadi yahur tu ialah maknanya lan yarji', maknanya tak akan kembali kan. Jadi sebagaimana kan ada satu hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan yahur ni yang bukan hurul ain, bukan, tapi yahur ni iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis tu dia berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qauri. Gitu kan Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qauri. Ya Allah, mintalah aku ni janganlah engkau balikkan semula kepada kurang selepas daripada kau berikan aku ni menjadi orang-orang yang taat kepada engkau kan. Jadi makna kelepas kita ni janganlah balik semula ke belakang. Ya Allah, mintalah jangan jadi aku macam tu. Itu hauri. Jadi orang-orang kafir ni dia kata, dia rasa bahawa masa di akhirat dia barulah menyesal. Dia kata, aku tak sangka kenapalah aku ni kembali semula kan, kembali hidup semula lah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Jadi Allah Taala sebutkan bala kan, bahkan sesungguhnya bala di sini artinya ialah tak betul, maksudnya situ kan. Bala tu maknanya tak betul apa sangkaan dia, tak betul apa keyakinan macam tu. Yang betulnya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala ini inna rabbahu kana bihi basira. Allah Ta'ala melihat apa yang dia buat. Allah Ta'ala melihat apa yang sedang lakukan. Jadi kita atas dunia ni, kita ni sebenarnya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala catat semua kan. Menyuruh malaikatnya. Allah Ta'ala mampu tahu semua kan apa yang kita lakukan. Jadi oleh kerana itulah maka kita kena sedar daripada sekarang. Jadi lepas daripada itu Allah Ta'ala pun bersumpah. Fala uqsimu bisyafaq. Allah Ta'ala bersumpah dengan syafaq. Syafaq ni maknanya mega merah kan. Selepas daripada jatuhnya matahari itu kita tengok ada warna merah kan. Jadi itu nama dia syafaq. Jadi dalam ayat ni Allah Taala kata fala uqsimu. Fala tu fa tu lil fasihah, sebagaimana yang kita telah cerita sebelum daripada ni fa tu fasihah. Fasihah ni maknanya apa? Iaitu ada benda yang untuk faham tu yang tersembunyi. Bagaimana dia kata fasihah di situ? Iaitu apa? Iaitu makna tidak, tak betul apa yang kamu tu kan dah. Apa yang kamu tu kan. Jadi okey, Allah Taala kata fala, la tu kat situ ialah la ziyadah nama dia kan. La tu la tambahan bukan la tidak. La tu tambahan untuk takkid al-qasam, nama dia dalam bahasa Arab iaitu la tambahan untuk menyungguhkan, menguatkan lagi sumpah tu. Jadi fala uqsimu, dan aku bersumpah, Allah Taala kata dengan asy-syafaq, syafaq merah tadi tu iaitu mega merah tu, wal laili wama wasaq, dan juga malam dan apa yang wasaq. Wasaq tu makna yang dikumpulkan.
Jadi malam ni kita tengok kan Allah Ta'ala mengumpulkan. Macam mana maksud mengumpulkan? Setelah setengah ulama kata maksud mengumpulkan iaitu binatang-binatang, contohnya manusia. Bila malam saja maka dia akan mulalah untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi orang kerja pun kan biasanya ialah orang kerja ni siang hari kan. Bila malam maka semua akan balik lah. Balik tidur, balik apa. Jadi binatang pun macam tu juga kan. Burung-burung pun balik tidur juga kan. Dan binatang-binatang semua akan tidur berehat balik ke rumah masing-masing. Tak kira lah bentuk rumah tu macam mana kan. Tapi maknanya malam tu seolahnya macam mengumpulkan. Wama wasak, dan apa yang dikumpulkan, wal qamari izat tasak, dan juga Allah Ta'ala bersumpah pula dengan bulan, qamar, wal qamari izat tasak, apabila dia penuh cahayanya, iaitu pada malam 12 malam apa ni, malam yang kita panggil malam 13, 14, 15 tu kan bulan tu penuh. Jadi itu semua tu sumpah-sumpah yang Allah Ta'ala guna tu ialah apa kan, ada 3 perkara kan, iaitu dengan syafaq, iaitu dengan apa ni malam, dan kemudian tu dengan al-qamar. Ulama tafsir kata Allah Ta'ala sumpah dengan 3 benda ni untuk menunjukkan kekuasaan dia. Kerana perkara ini sebelum daripada ini tak ada, iaitu mega mana ada. Kita tengok mega mana ada, warna merah pada waktu maghrib kan, sebelum maghrib mana ada kan. Tapi tiba-tiba bila maghrib jatuh matahari ada mega merah tu kan. Jadi maknanya satu benda yang tak ada tapi tiba-tiba lepas tu muncul jadi ada. Malam begitu juga kan. Tak ada tiba-tiba terkumpul. Kita tengok ayam pun berkumpul kan, masuk dalam reban dia bila waktu malam kan. Kemudian begitu jugalah iaitu bulan kan. Kan bulan tu mana cahaya dia sebelum ni? Bulan ada, cahaya tak ada. Tapi bila bulan 12, 13, 14, 15 dia penuh. Datang daripada mana? Itu semua adalah nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni boleh mencipta satu benda tu daripada tiada kepada ada. Allah Ta'ala boleh buat kan. Itu hikmah lah di antara sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat ini. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebutkan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Allah Ta'ala kata manusia ni, kamu semua ni, ayat yang ke-19 la tarkabun. La tarkabun ni maknanya bukannya menunggang, tapi maksudnya ialah kamu ni akan melalui. Akan melalui apa? Tabaq an tabaq. Tabaq an tabaq ni maknanya satu keadaan kepada satu keadaan. Kamu maknanya berubah kan. Jadi kalau Allah Ta'ala gunakan tadi kan bersumpah dengan syafaq merah, mega merah, dengan cahaya apa ni, dengan perkumpulan semua benda pada waktu malam, dan kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan cahaya bulan. Jadi maknanya Allah Ta'ala boleh kumpulkan, Allah Ta'ala boleh mewujudkan sesuatu benda kan, dan Allah Ta'ala boleh mengubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Jadi manusia pun macam tu. Allah Ta'ala kata tengok kamu kan, dulu hidup lepas tu mati, lepas tu daripada mati kemudian hidup balik. Jadi macam itulah maknanya kan, tabaq an tabaq kan, berubah-ubah. Fama lahum la yu'minun, ayat yang ke-20 ayat ke-20 ni Allah Ta'ala bertanyalah alasan kepada orang-orang yang tidak beriman ni kan. Apalah kamu ni kan? Fama, jadi Allah Ta'ala ni pelik dia takjub nama dia Fama lahum la yu'minun. Apa sebab mereka ni tak nak beriman ni? Apa masalahnya? Apa masalah? Ya susah sangat kan mereka ni nak beriman ni kan. Wa iza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Kemudian apabila dibacakan Quran, mereka ni tak nak sujud. Jadi tak nak sujud ni maksudnya ialah apa kan? Tak nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, apa yang pelik sangat ni kan? Ayat ini adalah ayat sajadah. Jadi bila keadaan sesuai, insya-Allah sesiapa yang membaca ayat ni, kalau ada wuduk dan boleh menghadap kiblat dan tutup aurat semua kan, insya-Allah kan sila sujudlah kan, sunat sujud di sini kan. Bila sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, kita baca di luar sembahyang pun kita sunat sujud juga bila sampai kepada ayat ni kan. Tapi kita dalam keadaan sekarang ni kita tak sesuai lah kan, saya pun tak sesuai lah nak sujud kan sekarang kan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala tanya alasan tu kan, alasan orang kafir. Apa yang menyebabkan susah sangat kamu ni nak beriman ni? Apa yang menyebabkan kamu ni bila baca Quran ni, kamu ni tak nak sujud? Bila baca Quran maknanya bila kamu baca Quran datang arahan daripada Allah Ta'ala suruh buat macam ni, kenapa awak susah sangat ni, tak nak ikut apa yang Allah Ta'ala minta? Balil ladzina kafaru yukazzibun. Allah Ta'ala kata bahkan orang-orang kafir ni, balil ladzina kafaru, orang kafir ni memang mendustai, memang tak nak percaya kepada apa yang dibawa Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan kemudian Allah Ta'ala kata dia tahu apa yu'un. Apa yang mereka yu'un ni daripada wi'a. Wi'a ni maknanya ialah bekas tu. Kita kumpul-kumpul barang, kita letak dalam bekas. Itu yu'un. Jadi begitulah manusia. Dalam tafsir yang popularnya, yang masyhurnya mengenai ayat ini ialah apa? Iaitu yang yu'un. Iaitu di dalam hati manusia. Apa yang manusia simpan dalam hati tu Allah Ta'ala tahu kan. Awak jangan nak kata Allah Ta'ala tak tahu kan. Wallahu a'lam.
bima yu'un. Allah Ta'ala tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada tu kan. Kamu tak nak percaya, kamu tak nak beriman, kamu munafik ke, kamu, Allah Ta'ala tahu semua. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'azabin alim. Berilah khabar gembira. Khabar gembira kepada apa? Khabar gembira kepada mereka ni tentang azab yang pedih. Azab yang pedih pun khabar gembira. Tak, ini nama dia dalam bahasa Arabnya ialah menggunakan perkataan bashir, tapi sebenarnya nak ceritanya dah semacam perli lah sikit kan. Macam nak perli mereka ni kan. Okeylah, ada berita gembira untuk kamu, iaitu apa? Kamu akan masuk neraka. Itulah maknanya Allah Ta'ala gunakan perkataan tu untuk memperli mereka lah, dan mereka tak nak dengar sangat kan. Dah cerita-cerita macam ni, cerita kekuasaan Allah, mereka tak nak dengar juga, tak nak beriman juga. Kemudian Allah Ta'ala kata ayat yang terakhir pada muka surat ni, pada muka surat ni dan juga surah ini pada hari ini, iaitu apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi orang-orang yang beriman, yang sebaliknya lah maknanya, mereka tak nak beriman sudah, kamu tak nak beriman sudah, wahai manusia. Tapi orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata, orang beriman dan juga beramal soleh wa amilus solihat, Allah Ta'ala akan beri kepada mereka lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ni Allah Ta'ala beri balasannya, pahalanya, ajrun, ganjarannya ghairu mamnun, yang tidak putus-putus, ataupun ada yang kata ialah yang tidak terhitung banyaknya, ataupun yang tidak berkurang langsung. Jadi itulah, setakat itulah saja kita pada hari ini, tadabbur kita daripada muka surat 589. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kekuatan kepada kita insya-Allah untuk beramal dengan apa yang kita faham ni, untuk yakin, untuk menguatkan lagi, mengukuhkan lagi keimanan kita, mengukuhkan lagi iman kita, keyakinan kita, dan mengingatkan lagi tentang hari-hari akhirat yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak ceritakan dalam juz amma, dalam juz 20 ni, juz yang ke-30 ni, masya-Allah. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Jangan lupa untuk share, untuk subscribe insya-Allah kepada yang belum lagi, dan juga kepada mereka yang dah ada di sini, jangan lupa untuk hantar link. Mungkin kita tak sempat nak dengar, kita hantar link kepada dalam WhatsApp kita, insya-Allah dalam grup WhatsApp kita, hantar je link, ambil share the link ni, beri kepada semua orang insya-Allah. Moga-moga Allah Taala akan manfaatkan kita, mendapat pahala kita ni dengan hasil usaha kita yang sedikit ni. Insya-Allah. Selamat Isra Mi'raj pada hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.